Penyelewengan sosial dan delikuensi remaja. Kajian Kuantitatif Sekatan Jenayah dan Ketakutan. Tajuk, bilakah sesuatu bangsa itu penting? Pengenalan. Hampir setengah abad Amerika mengharamkan sekolah awam diasingkan mengikut kaum. Penggubal dasar di kerajaan berjuang untuk menangani isu perbalahan kaum ini. Ahli politik menggalakkan rakyat Amerika untuk merapatkan jurang antara kaum minoriti dan kaum kulit putih. Tiada isu perdebatan lebih parah atau lebih terpolarisasi daripada isu antara kaum, jenayah dan keadilan. Ahli politik menawarkan perjelasan untuk bilangan orang kulit hitam yang tidak seimbang, ditangkap, dipenjarakan dan dikenakan hukuman mati. Suatu penyelidikan meneliti perlakuan kaum di pelbagai peringkat dalam keadilan jenayah. Namun, hal tersebut masih tidak boleh menyelesaikan perdebatan masalah kaum ini. Beberapa kajian menunjukkan orang kulit hitam dilayang dengan lebih kasar daripada orang kulit putih. Namun, isu tersebut tidak ketara perbezaannya. Penyelidikan menggunakan data mengenai orang kulit hitam, orang kulit putih dan Hispanik pesalah yang disabitkan jenayah di 3 bandar besar. Penyelidikan terdahulu, yang pertama, menyiasat hubungan antara defendant dan hukuman teruk tidak secara konsisten menyokong perspektif konflik kaum minoriti kulit hitam dihukum dengan lebih keras daripada orang kulit putih. Yang kedua, penyelidikan ini mencadangkan kesan langsung kaum terhadap hukuman teruk akan hilang dalam model yang dikawal untuk rekod jenayah pesalah terdahulu. Yang ketiga, penyelidikan ini menyimpulkan kaum mempunyai kesan langsung ke atas keputusan sama ada hendak dipenjarakan ataupun tidak. Yang keempat, penyelidikan ini mendakwa diskriminasi tidak merosot atau hilang tetapi menjadi lebih tersorok dan sukar untuk dikesan. Yang keempat, penyelidikan ini tidak menolak kemungkinan kesan perkauman secara langsung. Namun, hukuman boleh diubah atas status jaminan jenis peguam dan interaksi dengan orang lain. Yang keenam, penyelidikan ini direka untuk menggambarkan lebih tepat keadaan kaum defendant tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam keputusan hukuman yang akan dijatuhkan. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada batasan penyelidikan yang terdahulu. Yang pertama, batasan penyelidikan terdahulu ini mencadangkan kriteria digunakan untuk menentukan keterukan hukuman bergantung juga kepada ciri-ciri pesalah ataupun jenis kes. Yang kedua, beberapa kajian menunjukkan bahawa keputusan hukuman berbeza untuk orang kulit hitam dan Hispanik, iaitu orang yang berasal daripada Sepanyol. Yang ketiga, pelaksanaan garis panduan hukuman telah mengurangkan budi bicara yang menyebabkan potensi diskriminasi dalam hukuman. Yang keempat, penyelidik menganalisis keputusan untuk dipenjarakan dan tempoh penjara tersebut secara berasingan atau menggabungkan keduanya menjadi satu hukuman. Yang kelima, beberapa kajian diuji untuk interaksi antara kaum pesalah dan peramal lain tentang keterukan hukuman. Yang keenam, perbezaan metodologi menjadikan sukar dalam keputusan tentang wujud ataupun tidak corak perkauman diskriminasi dalam hukuman. Yang ketujuh pula, batasan penyelidikan terdahulu menggunakan model tambahan untuk membandingkan hukuman dikenakan kepada orang hitam, putih dan Hispanik. Yang ke-8, batasan penyelidikan terdahulu mengkaji keputusan untuk dipenjarakan dan tempoh hukuman dengan menggabungkannya pembentulan untuk berat sebelah. Seterusnya ialah objektif dan hipotesis. Objektif yang pertama untuk menentukan sama ada kaum minoriti dijatuhkan hukuman lebih secara kasar, lebih lembut atau tidak berbeza daripada orang kulit putih. Objektif yang kedua ialah untuk meneroka kemungkinan diskriminasi kaum dalam hukuman terhad kepada jenis kesalahan tertentu. Hipotesis yang pertama ialah kulit hitam Hispanik disabitkan dengan jenayah harta benda dan kesalahan dadah akan dihukum dengan lebih keras daripada orang kulit putih dalam kes ini. Hipotesis yang kedua ialah orang kulit hitam Hispanik akan lebih berkemungkinan daripada orang kulit putih untuk dipenjarakan dan hukuman tersebut akan lebih lama daripada orang kulit putih. Hipotesis yang ketiga ialah jika kulit hitam atau Hispanik tiada sejarah penjara sebelum ini, hukuman tersebut dijatuhkan lebih keras daripada orang kulit putih. Hipotesis yang keempat ialah orang kulit hitam dan Hispanik yang mengganggu akan dijatuhkan hukuman dengan lebih keras daripada pengganggu orang kulit putih. Reka bentuk dan kaedah penyelidik pula, Miami dan Chicago dipilih untuk mewakili bidan kuasa utara dan selatan, manakala Kansas City pula dipilih untuk mewakili bidan kuasa dengan populasi minoriti yang agak kecil. Prosedur analitik yang pertama,
prosedur analitik ini untuk menganalisis data menggunakan regresi kuasa dua terkecil dan regresi logistik. Yang kedua, prosedur analitik ini menggunakan regresi OLS untuk menganalisis panjang hukuman penjara merupakan peringkat selang. Yang ketiga, regresi OLS ini tidak sesuai untuk analisis pemboleh ubah bersandarkan ekonomi. Oleh itu, kajian ini menggunakan regresi logistik keputusan pemenjaraan. Jadual yang ditunjukkan ini adalah analisis kajian, iaitu pemboleh ubah bersandar dan bebas kod dan kekerapan bagi pesalah di Chicago, Miami dan Kansas City. Terima kasih kepada Tuan Zulaika atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang giliran saya untuk menyambung pembentangan. Bidang kuasa adalah satu kuasa yang natural bagi setiap kaum. Maksudnya ialah ia semuanya adalah adil. Dan seterusnya, pesalah akan dikaitkan dengan rekod jenayah terdahulu. Maksudnya setiap apa yang dilakukan akan direkodkan dan akan digunapakai. Seterusnya, berikut merupakan jadual 5 dan jadual 6. Analisis dijalankan berasingan mengikut kes bagi mengenal pasti setiap pesalah mengikut kategori. Seterusnya, tiada perbezaan ketara di antara dua jenis pesalah ini mengikut 5 jenis kes yang dikaji. Hispanik yang disabitkan dengan jenayah kekerasan akan lebih berkemungkinan mendapat hukuman yang lebih berbanding orang yang berkulit putih jika mereka melakukan jenayah kekerasan. Perbezaan antara dua jenis kaum ini hanyalah 2 daripada 5 kes di Miami mempunyai penemuan yang konsisten di mana dengan mensabitkan hukuman yang sama di antara dua kaum ini jika melakukan kesalahan kekerasan. Tetapi jika kesalahan dadah, pesalah Hispanik akan berkemungkinan dikenakan hukuman yang lebih berbanding orang yang berkulit putih. Keputusan analisis interaktif kesan kaum etnik terhadap panjang hukuman dibentangkan dalam jadual 6. Jadi, anda semua boleh merujuk semula jadual 6. Perbincangan hasil kajian ini mendedahkan bahawa antara kaum dan keturunan adalah kompleks. Bangsa atau etnik pesalah menjejaskan keputusan hakim untuk membuat keputusan. Dapatan kami bahawa kaum dan etnik ini sangat mempengaruhi keputusan untuk dipenjarakan atau tidak. Seperti yang dipaparkan, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih daripada tempoh maksimum penjara, melainkan dia mendapati bahawa sekurang-kurangnya ada satu daripada faktor yang memburukkan yang dinyatakan dalam statut. Seperti yang dipaparkan rajah sebelah, FCONS adalah bilangan sabitan jenayah terdahulu. INCARS adalah bilangan tempoh penjara sebelum lebih daripada 1 tahun. DCON adalah sabitan terdahulu untuk kesalahan dadah. FCON adalah sabitan terdahulu untuk kesalahan ganas. Kami menggunakan analisis bilangan sabitan jenayah terdahulu dan sama ada pesalah sebelum ini disabitkan dengan jenayah ganas dan hasilnya adalah sama. Disediakan oleh Putriana binti Farizal dan Saya, Tuan Zulaika binti Tuan Muda. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.